Assalamualaikum. As promised, Bonda akan share macam mana pengalaman Bonda untuk handle yang baby jatuh. Apa keadaan yang kita perlu, apa yang kita perlu buat dan bila kita perlu bawa ke hospital. Mungkin Bonda tak adalah expert, tapi kalau if you guys ada comment ataupun recommendation ataupun apa-apa nak tambah, guys boleh je tambah dekat komen, so semua orang boleh tahu. Okay. Masa 20 second, dia jatuh on 20 second pukul 8 pagi. So 8 pagi tu masa tu Bonda kat luar. Bonda memang salah Bonda sebab Bonda letak dia dekat atas katil without any macam barrier dekat situ. Usually Bonda akan letak kat bawah and then put a barrier atau dekat katil Bonda akan put a barrier lah. Tapi masa sebab tengah cleaning the katil and then tiba-tiba Bonda dengar bunyi jatuh. Then tak tahu nak buat macam mana. Memang masa tu memang agak nervous dan kelam kabut. Dan Bonda terus dia masuk bilik. Bonda dengar dia nangis, Bonda angkat dia and Bonda try tenangkan dia dulu. Selepas tenangkan dia, barulah Bonda bagi susu dan dia tidur. And for the tips lah, ini yang Bonda baca lah, tapi Alhamdulillah Bonda tak panik. So yang macam tu juga Bonda buat. Kalau your baby jatuh, first you kena angkat dia. Lepas you angkat dia, you tenangkan dia. Dan you jangan straight away bagi susu kat dia, sebab bila you bagi susu, dia takkan nak punya susu tu. You ambil, you tenangkan dia. After few seconds you rasa dia dah tenang, then you bagi susu kat dia. Sama ada susu breastfeed ataupun susu botol lah, formula milk doesn't matter lah. Just bagi dia susu, bagi dia tenang, then bagi dia sleep, supaya dia okey kan. So macam untuk Falik, lepas dia dah okey, dia dah tidur, Bonda check ataupun masa dia tengah susu, kalau breastfeed ataupun formula milk, you can check lah, check dia punya kepala, dia punya body, ada lebam ke ataupun tak. So lepas Bonda check tu, everything seems normal, tak ada apa lebam, tak ada apa bengkak. Cuma Bonda tak tahu macam mana dia jatuh, kepala dulu ke atau kaki dulu. Tapi dalam bunyi tu macam kepala dulu jatuh. And then Bonda tak straight away panic. Sebablah Bonda macam Alhamdulillah Bonda okey. And then Bonda tunggu for few hours. Bonda check. And then bila dia bangun tidur je dalam pukul 8:30 to 8:40 macam tu lah, dia start vomiting. First vomiting yang banyak. It's not normal vomiting. Selalu dia akan vomit, tapi macam vomit macam muntah susu tu kan, yang sikit tu kan muak susu orang panggil. Tapi yang ni vomiting yang banyak, yang macam air pipe keluar tu. Okay, tu first Bonda dah start risau. Tapi Bonda tunggu lagi, maybe sebab dia tak boleh nak terima susu tu. And then lepas tu dalam beberapa 1 jam maybe macam tu, dia muntah lagi. Dia muntah yang banyak juga. And then tunggu lagi pun dia still muntah juga. So dah third time dia muntah masa tu, Bonda dah start panik lah. Bonda risau. Bonda cakap kalau dia muntah lagi, Bonda akan call klinik. Dan dia muntah lagi, Bonda call klinik. Pukul 3 petang masa tu. Pukul 3 petang Bonda call, cakap baby jatuh, baby and then cakap baby muntah semua kan. Dia kata terus bawa pergi hospital cepat sekarang. So on that day pula abang dia memang kerja. So memang Bonda mula nak pergi sendirilah, tapi dengan abang Fala macam nak handle masa tu, sebab kena pergi hospital, takkan nak bawa abang Fala kan. So then I call his father untuk macam mana kan, to discuss. And then father cakap tak apa, dia balik sekarang, kita siap. And then kebetulan masa tu memang my mum datang untuk tengok baby, dan dia bawa balik sekali Fala lah, So kita pergi hospital, datang terus emergency, cakap baby jatuh. Dia terus bawa pergi check up. So doktor terus check up. Masa before check up tu, doktor dah ambil darah untuk buat check darah lah, and then terus masuk Branula, sebab dia kata nak masuk something ubat apa tak, I don't know lah. Sebab kalau masuk CT scan, dia nak masukkan ubat dekat situ kan, ubat tidur tu. And then doktor kata might be kena buat CT scan, might be not kena buat CT scan. So kat situ pun Bonda dah macam 50-50, macam risau. Tak risau sebab CT scan is doktor ada terangkan lah, CT scan is 1000 times more radiation than X-ray biasa. Sebab kalau untuk baby selalunya dia memang tak recommend untuk buat CT scan, tapi in certain case memang dia akan buat untuk tengok is there any macam
darah beku ke, ada apa-apa infection ke dekat kepala dia, sebab baby dia selalu fragile. Okay, so for parents out there, ini yang apa yang doktor bagi tahu bonda lah. Bila keadaan yang perlu bawa ke hospital first, bila baby you tiba-tiba you rasa lemah, it's not aktif macam biasa. Dia tak aktif, dia tiba-tiba dia tak nak main, tiba-tiba dia tak nak makan, tak nak susu, dia nak baring je. That's one is dangerous, go straight away to the hospital. Yang second, dia muntah-muntah, sama ada dia muntah yang banyak, bukan like normal muntah, dia muntah darah, ataupun muntah yang bukan biasa lah. Yang ketiga is dia sawan. Itu pun dah tahap bahaya, sebab yang tu dia boleh affect dia punya brain semua. And then yang keempat adalah tak sedarkan diri. Dia macam fainting, pingsan, dan tak sedarkan diri. Yang tu lagi bahaya. Go straight away to the hospital, go ask for the expert. So selepas tu dia panggil doktor pakar, dan doktor pakar datang untuk cek Mamat Falik. And then doktor pakar cakap we need a CT scan. So bunda kena sign that consent, macam surat lah untuk mengesahkan, macam beri kebenaran untuk buat CT scan. Sebab CT scan ni sebenarnya bahaya tau. Tak nak kena buat. So as doktor cakap, can we not do the CT scan? So the doktor cakap bukan dia pun sebenarnya tak nak buat, tapi either we know now or later. Sebab kalau kita tahu later, in case ada something kat kepala dia lagi bahaya. So nak tak nak pun dia terpaksa redha. Lepas tu mampu doa je, insyaAllah tak ada apa-apa berlaku. Memang the effect doktor cakap, effect for the CT scan dia akan cause for dia ada chances of probability untuk cause the brain in future, bukan sekarang, in future. So doktor suggest macam selepas CT scan tu bagi banyak makan macam vitamin yang DHA, yang ada DHA yang boleh hubungkan balik sel-sel tu. So and then after signing dan buat CT scan semua. Untuk CT scan bunda dah susukan dia, and then dia dah tidur. So I tahu doktor cakap, okay, we don't need any like ubat tidur untuk dia. Tapi selepas bunda letak je dekat macam pillow, dia ada macam spesifik pillow untuk CT scan yang memang betul-betul buat untuk kepala, letak kepala kat tengah tu lah. Dia terus nangis. Sebab mungkin dia tak selesa, dia rasa macam dia kena pegang kan, terus nangis. Dan doktor have no choice. Doktor kata ni bagi ubat tidur lah. Cakap okay, it's okay. Dan doktor bagi ubat tidur, bunda main dengan dia. After few seconds macam tu, dia just jadi macam okay, berdiam, terus macam mamai lah. Dan bunda tunggu dekat luar bilik CT scan tu. So lepas tu doktor panggil untuk ambil balik baby. So ambil baby, kita tunggu result lah. So doktor ada cakap masa scan tu looks very normal, tak ada apa-apa, macam everything's okay, nampak normal, tak ada darah beku, tak ada apa-apa pun dekat tu. Tapi dia kata we still kena tunggu full detail report lah, untuk kita betul-betul make sure betul-betul tak ada apa-apa. Sebab dia tak boleh release patient macam tu without any macam benda-benda yang pasti. And then selepas result tu keluar, full detail report tu keluar, doktor pakar datang, doktor cakap you need to admit. Sebab doktor nak monitor baby for 24 hours. Sebab dia ada nampak slightly very tiny, macam something, dia kata macam dia pun tak sure itu darah beku ataupun tak, tapi dia kena monitor sebab nak make sure. Sebab benda tu terlalu tiny dan terlalu very slightless lah, sikit je. And then doktor monitor for 24 hours, and then tak ada apa. Besok tu tengok, ya sayang, boleh kat sini. Okay, so the Harris dah bangun. So dia tengok tak ada apa, dia main okay, dia makan okay, dia susu okay. And then doktor kata nothing, doktor pakar, yes, nangis kejap ya. And then the surgeon come cakap tak ada apa-apa jadi pun. Kejap ya. Okay, my baby dah bangun dah. My Harris pun dah bangun. So sekarang ni Mamat Falik okay. Tengok sini sama, tengok ni, happy je. Happy je, suka main. Mari kita buat taking break. So dah tu doktor tengok, doktor cakap tak ada efek. Maksudnya dia main okey, dia makan okey, dia susu okey. So tanya, and neuro cakap benda tu terlalu kecil dan terlalu kecil untuk menyebabkan dia muntah-muntah. Mungkin muntah-muntah tu disebabkan benda lain. So dia refer to PIT lah, pakar kanak-kanak.
So pakar yang datang untuk check dia, semua dia kata okay normal, dia tak ada kena, maksudnya tak ada apa-apa yang boleh effect dia lah. So tengok berat badan dia pun naik cantik, semua okey. Dan pakar kanak-kanak kata okey boleh balik. So benda lega. Oops. So benda lega. So here are my two heroes. Sini abang. Sini. Sini. Tak nampak dah muka dia. So this my two heroes. So for parents out there, yelah benda kita tak nak benda tu jadi. Tapi sometimes we are not expecting that. Kita dah try, we try our best. Kita dah cuba yang terbaik, kita dah cuba yang paling kita dah cuba yang terbaik untuk diorang. Tapi still juga sometimes benda-benda ni jadi, bukan kita yang minta, dia di luar kemampuan kita untuk kawal benda tu lah. So sebab bonda pun mula-mula pun dah rasa down, pun dah rasa macam ini disebabkan benda yang cuai, benda yang tak, macam bonda salahkan dia sendiri. So bonda cakap bonda tak pernah jaga anak semua. Tapi it's okay for parents out there, kalau benda ni jadi, you just calm down. You need to have a good support. You support your wife, you support your husband, you support each other. So don't blame. Jangan salahkan sesiapa pun. Ini bukan salah sesiapa, sebab benda tu nak jadi. Kita dah cuba yang terbaik. Jadi bila benda tu jadi, mungkin itu adalah dugaan untuk kita. So kita jangan mengeluh, jangan terlalu sedih. Okay? So bye. Say bye. Why so serious baby?